Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, para IJK Masjid, muslimin, muslimat, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama manjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta inayahnya kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita berdasarkan jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi pengajian hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Baik, malam ini kita sambung dengan hadis yang ke-141. An Abi Al-Mundhir Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi min wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lah aw faqultu lah law ishtaraita himara tarkabuhu fil dhalma wa fil ramda faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktabali mamshaya ilal masjid wa ruju'i idha raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dhalika kullah. Rawahu Muslim. Baik, maksud hadis ni daripada Abu Al-Mundhir Ubay bin Ka'b radhiyallahu an. Ubay bin Ka'b berkata, ada seseorang, ataupun kalau kita nak terjemah harfiah, ada seorang lelaki. Kata Ubay, ada seseorang yang sepengetahuanku tidak ada seorang pun yang lebih jauh rumahnya daripada masjid dibanding rumahnya. Jadi kata Ubay, seorang lelaki ini rumahnya paling jauh daripada masjid. Sepengetahuan Ubay, lelaki itu rumahnya paling jauh daripada masjid. Tetapi dan ia tidak pernah tertinggal solat berjamaah. Walaupun lelaki ini rumahnya jauh daripada masjid, tetapi dia tidak pernah tertinggal daripada
solat berjamaah. Paling jauh, tapi dia tak pernah tinggal solat jamaah. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, atau aku sendiri mengatakan kepadanya, kata Ubay. Ubay kata apa kepada lelaki itu? Seandainya kamu membeli himara, keldai. Apa guna keldai ini? Yang dapat kamu menunggangnya ketika waktu malam atau waktu panas terik siang hari. Jadi kata Ubay, kenapa tak beli keldai yang boleh ditunggang, dinaiki sama ada ketika malam ataupun ketika matahari terik ataupun siang hari lah, kan? Jadi kata lelaki tadi, aku tidak ingin rumahku dekat dengan masjid. Jadi Ubay itu, lelaki ni kata dia tidak mahu rumahnya dekat dengan masjid, kerana aku ingin setiap langkahku berangkat ke masjid dicatatkan sebagai kebaikan. Begitu juga ketika aku pulang, langkah-langkah aku ketika pulang ke rumah juga dicatat sebagai kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semua catatan itu bagimu, iaitu bagi lelaki itu. Maksudnya langkah-langkah dia daripada rumah ke masjid dan daripada masjid ke rumahnya dicatatkan oleh malaikat sebagai catatan kebaikan. Baik, kita tengok penjelasan Muhammad Saleh Utsaimin. Kata Muhammad Saleh, hadis ini masih lagi berkaitan dengan hadis-hadis yang menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu banyak. Di antaranya ialah langkah-langkah untuk menuju ke masjid, untuk menunaikan solat berjamaah di masjid, ataupun untuk selain solat berjamaah di masjid, untuk mengimarahkan masjid dengan mendengar kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya. Dan kepulangannya ke rumahnya dari masjid juga dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi ke masjid, langkah-langkah pergi ke masjid dapat pahala. Pulang, langkah-langkah ketika pulang dari masjid ke rumahnya juga dapat pahala. Jadi kisah ni kisah seorang sahabat Nabi yang apabila dicadangkan kepadanya supaya dia membeli kenderaan. Di sini dicatat, ditulis himar. Antara kenderaan yang digunakan pada masa zaman Nabi ini ialah himar. Himar ni terkenal dengan binatang yang boleh membawa banyak barang di belakangnya. Baik. Jadi cadangan Ubay bin Ka'ab pada lelaki ini supaya dia beli kenderaan. Kenderaan ni dia boleh gunakan sama ada ketika waktu malam untuk ke masjid ataupun ketika siang hari pun untuk ke masjid. Sebab Ubay tahu
bahawa lelaki ni rumahnya paling jauh daripada masjid. Jadi dengan ada kenderaan ni, kalau pada pandangan kita lah, memudahkan lagi untuk dia ulang alik ke masjid. Itu pandangan kita, kan? Pandangan kitanya, maksudnya kalau hujan pun boleh pi masjid, contohlah, kan? Panas pun boleh pi masjid. Tetapi bagi dia lain pula. Bagi dia ingin langkah-langkah dia daripada rumah ke masjid itu dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata 5 km daripada masjid rumahnya, berapa apa ni, kita kata ribu lah boleh. Kalau 5 kilo banyak tu, kan? Jadi bagi dia, makin banyak dia melangkah dan dia mengharapkan makin banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pulang pun dia mengharapkan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi dan pulang, makin banyak dia dapat pahala dengan langkah-langkahnya itu. Jadi sebab itu dia menolak cadangan daripada Ubay bin Ka'ab supaya membeli kenderaan untuk dia naiki berulang alik ke masjid. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa banyaknya langkah menuju masjid itu merupakan jalan kebaikan. Langkah menuju ke masjid merupakan jalan kebaikan. Jika seseorang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah pemergiannya ke masjid atau kepulangannya dari masjid akan dicatatkan sebagai kebaikan, akan dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekh Utsaimin, kehadiran kita masjid biarlah disertai dengan niat yang betul. Maksudnya kita mengharapkan pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehadiran kita ke masjid supaya kita dipuji. Kehadiran kita ke masjid untuk melakukan ibadah dan mengharapkan pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu penting. Niat itu penting untuk menentukan diterima ataupun tidak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rumah kita jauh tapi niat kita pergi ke masjid itu langkah tadi, kalau mengharapkan pujian daripada orang ramai, jadi tak dapatlah pahala tadi. Walaupun langkah kita itu banyak, sampai 10,000 langkah dan sebagainya, sebab niat kita itu tak betul, tidak menepati apa yang diajar oleh Nabi SAW. Niat kita mestilah ikhlas, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya hadis yang ke-142. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslah
arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Rawahul Bukhari. Maksud hadis ni daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khoslah, ada 40 perbuatan, a'laha, yang paling tinggi, yang paling utama adalah meminjamkan manihatul anzi, meminjamkan seekor kambing betina untuk diperah susunya kemudian dikembalikan kepadanya. Jadi makna manihatul anzi ni, kita meminjamkan kambing betina yang ada susu lah, kan? Untuk diperah susunya kemudian kita ambil balik. Begitulah maksudnya manihatul anzi tu. Tidaklah seseorang yang melakukan satu jenis kebaikan daripadanya dengan mengharapkan ganjaran pahala di sisinya dan meyakini, iaitu membenarkan janji Allah atasnya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan perbuatannya itu. Pinjamkan kambing betina yang ada susu ni untuk diperah susu, kemudian hantar balik lah. Jadi kebaikan itu, kita pinjamkan kambing betina ini, kata Nabi, kata Nabi, ia merupakan satu perbuatan baik yang paling utama. Kita nampak perah susu, kambing betina perah susu. Walaupun kita nampak satu perbuatan yang kebaikan yang tak banyak lah kita kata, tapi Nabi kata a'laha, paling utama antara 40 perbuatan yang baik ni, yang paling utama Nabi kata manihatul anzi. Jadi dengan kita bagi pinjam kambing betina ni untuk perah susu, dan kita mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang kita lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala adkhalahu bihal jannah. Allah akan memasukkan orang yang meminjamkan kambing betina tadi untuk diperah susu tadi, dengan perbuatannya itu dia dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat masuk syurga. Tapi kita buat benda yang baik ini semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran pahala, dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan kebaikan itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga.
Jadi manihatul anzi ni salah satu cara untuk kita melakukan kebaikan. Jadi hadis ni dia nak bawa apa? Bawa kepada kebaikan banyak. Pinjam apa ni, kambing betina pun dengan niat mengharapkan pahala dan meyakini ganjaran Allah ini dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kebaikan, jalan kebaikan yang boleh kita buat, bukan hanya tertentu kepada satu-satu perbuatan sahaja. Banyak kebaikan. Mungkin ada orang itu dengan bersedekah. Paling kita akan tengok hanya sedekah. Dengan sedekah ni antara yang perbuatan amal soleh yang banyak kebaikan, yang banyak memberi manfaat kepada manusia, kan? Jadi Syekh Utsaimin dia gabung dengan hadis ni, baru dia tafsir. Seterusnya an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau tu bukan walau tu, silap, walau bi syikki tamrah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu terhadap api neraka. Takutlah kamu terhadap api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Hadis ini muttafaqun alaih, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Takutlah kamu terhadap api neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah buah kurma, kan? Jadi takutlah nak masuk ke dalam api neraka ni. Macam mana takut api neraka ni? Iaitu dengan kita bersedekah walaupun buah kurma itu dibelah dua, kan? Separuh, kita sedekah separuh. Dan dalam riwayat lain masih lagi Imam Al-Bukhari dan Muslim, tiada seorang pun di antara kamu melainkan Allah akan berbicara langsung. Sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainah. Maksudnya tidak ada perantaraan tarjuman, tidak ada penterjemah. Maksudnya secara langsung. Kemudian ia melihat di sebelah kanan dan tidak ia melihat kecuali amal perbuatan yang ia telah kerjakan. Sebelah kanan amal kebaikan. Kemudian ia melihat di sebelah kiri
dan tiada melihat kecuali amalan yang ia telah kerjakan. Kiri kanan. Kemudian ia melihat ke hadapan dan tidak melihat kecuali neraka tepat di hadapan. Maka takutlah kamu terhadap neraka walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Dan siapa yang tidak mendapatkan apa yang boleh diinfakkan, maka sedekahlah. Sedekah kalimatin thayyibah, kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Baik, kita tengok penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin kata hadis ini menjelaskan sebahagian daripada jalan kebaikan. Yang tadi itu sesiapa yang kebenarannya, kata Nabi, 40 yang utama Nabi adalah manihatul anzi. Itu kita meminjamkan kambing betina yang ada susu, diperah susunya. Saya tak tahu betina ni yang ada susu lepas dia beranak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, sedekah ini ia menghapus kesalahan, ia menghapus dosa ni sebagaimana air memadamkan api. Sedekah, kata Nabi, nak kata kelebihan sedekah ni ataupun keutamaan sedekah ni, ia dapat menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah tadi seperti air memadamkan api. Kalau kita kalau kita siram air pada api, bukan api yang rumah terbakar lah, kan? Kita nak bandi rumah terbakar kan? Kita siram dengan air satu baldi tak jadi. Nak cerita yang biasa lah, api yang biasa kita siram dengan jirus dengan air. Jadi mati api itu seolah macam itulah. Sedekah tu ia menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu kata Nabi. Kemudian hadis yang kedua daripada Adi bin Hatim. Nabi baik, jadi kata Nabi, kata Syekh Utsaimin, Imam Nawawi dia bawa hadis ni untuk menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan setiap manusia satu persatu pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jadi Allah kata kepada manusia di akhirat nanti, sesungguhnya kamu telah bekerja keras. Kita ni, manusia ni, dia bekerja keras, maksudnya buat amal kebaikan nak jumpa Allah ni. Bagi manusia yang sedarlah, dia buat amal kebaikan ni, bertukus rumah buat amal kebaikan. Sebab bila nak menjumpa Allah Subhanahu wa taala nanti, tak tahu lagi nasib macam mana. Kita jumpa buat amal kebaikan. Itu yang dikatakan
kerja keras kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi setiap manusia pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan semua amalan yang telah dikerjakan di alam dunia. Apa yang kita telah buat di atas dunia ini dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kata Syekh Utsaimin, ini merupakan khabar gembira kepada orang-orang mukmin. Khabar gembira kepada orang-orang mukmin, dan ia merupakan khabar duka cita kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya. Wa'lamu, ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu mulaku akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti merupakan khabar gembira kepada orang mukmin. Ini penjelasan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, bukan kabar menakutkan kepada orang mukmin. Sebab apa? Sebab orang mukmin sahaja yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tak boleh masuk ke dalam syurga. Begitu juga dengan orang murtad pun tak boleh masuk ke dalam syurga. Begitu juga dengan orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pun tak boleh masuk ke dalam syurga kalau dia mati dalam keadaan masih lagi mengamalkan perbuatan syirik. Jadi sebab itu Allah kata wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira, habarlah kepada orang-orang yang beriman, itulah kamu berita gembira ini kepada mereka, ya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan Allah akan berbicara langsung dengannya. Tak ada halangan apa, tak ada hijab, dan tidak ada penterjemah antara kedua. Percakapan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu penterjemah, ya. Kita kalau bangsa berbeza, bahasa berbeza, perlu penterjemah, tak faham. Nah, kita bercakap dengan orang bahasa siap pun kita tahu kena ada penterjemah. Tapi manusia, walaupun pelbagai bangsa manusia, apabila bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, manusia faham. Manusia faham. Allah memang faham lah, ya. Sebab Allah yang mencipta manusia, ke Allah tak faham pelbagai bangsa, faham. Manusia tu faham apa yang Allah cakapkan di akhirat nanti. Tak perlu penterjemah. Tidak ada malaikat penterjemah, ya. Nama kita kata ada malaikat penterjemah, tak ada. Tak perlu ada penterjemah, ya.
Jadi Allah berbicara dengan hamba-Nya yang mukmin dan menetapkan dosa-dosa yang ia telah perbuat. Jadi orang mukmin ni ada juga yang buat dosa, kan? Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada melakukan kesalahan, dan juga manusia ni bersifat pelupa, kan? Dosa-dosa kecil ni banyaklah manusia buat, kan? Tapi dosa-dosa janganlah bersifat pelupa pula, kan? Jangan kita ambil kata-kata ni kita nak buat dosa besar, sebab manusia ni pelupa, manusia ni tak lepas daripada dosa, kita pun nak buat banyak dosa besar ni. Kita jangan ambil kata-kata ni kita nak cari alasan sebab nak buat dosa besar. Dosa kecil ni memang banyak lah, kan? Dosa besar tu tak payah buat, jangan buat lah, maksud contohlah, kan? Dosa kecil ni memang kita cari lah, kan? Baik. Jadi Allah kata, kamu telah buat dosa ni dosa. Dan orang mukmin ni mengakui dosa-dosa tersebut. Kemudian orang mukmin ni dia rasa macam dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang akan binasa nanti sebab dosa tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, maksudnya sungguh aku menutupinya di dunia dan sekarang aku mengampuninya. Rupanya di dunia ni dosa kita Allah tutup. Allah tutup daripada pengetahuan manusia. Ataupun mungkin ada seorang manusia tahu, atau dua orang manusia tahu, 3 orang, tapi dia tutup. Dia tak ceritakan kepada orang lain dosa tersebut, menutup keaiban orang tersebut. Dia tutup. Sebenarnya Allah yang menutup dosa. Jadi di akhirat ini Allah kata aku ampuni dosa kepada orang mukmin lah ni. Bukan kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Jadi bila Allah tutup dosa yang telah kita lakukan, kita pula mestilah bersifat yang sama. Sifat yang sama maksudnya kita menutup keaiban orang tersebut. Sebab itu sebelum ni saya menjelaskan bahawa dalam hubungan suami isteri, contoh suami isteri, apabila suami mengetahui isterinya melakukan zina dengan orang lain dan isterinya mengaku, jadi suami ini dia kenalah bersikap sebagai seorang mukmin. Macam mana? Dia boleh menceraikan isterinya, sebab disunatkan mencerai isteri yang akhlaknya buruk. Dalam Islam menceraikan isteri akhlak yang buruk disunatkan. Tetapi dia tidak boleh menghebahkan dosa isterinya itu kepada orang lain, hatta kepada anak-anak sendiri. Jadi perceraian itu hanya dia dengan isteri yang sahaja yang tahu. Bila orang adalah mungkin tak serasi, macam tu je kan? Ni duk heboh pula. Duk buat hubungan sulit dengan orang. Kita pun macam tu. Jadi sebenarnya kita kata begitu, sebenarnya dia diharap menuduh isteri berzina. Dalam Islam dia panggil proses dia li'an. Li'an ni, proses li'an ni kena bersumpah 5 kali. Suami isteri boleh bersumpah
suami dulu bersumpah, kalau isteri tak mau kena hukuman, isteri pun bersumpah 5 kali, maka berpisah mereka buat selama-lamanya. Tak boleh nikah nak buat selama-lamanya. Itu kisah li'an, kan? Tapi kalau dia tak sampai kepada li'an, dia cerai, jadi dia kena tutup keaiban itu. Jangan dihebohkan kepada orang ramai. Sebab kita jangan lupa, kalau kita membuka keaiban orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kita. Buka juga keaiban kita. Kita banyak keaiban tu lah. Saya tak kata siapa lah keaiban. Banyak keaiban. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Sebab kita pun menutup keaiban orang. Rahsia orang kita tak bongkar, kita tak hebohkan. Sebab keaiban ni boleh menjatuhkan maruah seseorang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti dia ampun dosa mukmin. Sebab di dunia pun dia dah tutup dosa yang dilakukan oleh mukmin ini. Di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengok ke hadapan, tengok ke hadapan ada neraka, nampak neraka. Jadi cara untuk mengelakkan daripada masuk neraka, Nabi kata apa dia? Sedekah separuh kurma. Itu kita kata benda yang kecil lah untuk sedekah. Sedekah separuh kurma, ia dapat menyelamatkan kita daripada neraka. Kalau tak ada sedikit separuh, tak ada percakapan yang baik, percakapan yang baik, zikir, tasbih, itu ya percakapan yang baik, kan? Jadi kata Syekh Utsaimin, percakapan yang baik ini banyaklah. Membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, memberi nasihat kepada orang ramai. Itu adalah kalimah thayyibah, kalimah yang baik, ya? Jadi sedekah, kalau tak ada harta untuk bersedekah, gunakanlah kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut kita ini, kalimah-kalimah yang memberi manfaat kepada kita, sama ada jadi agak sekali kata Syekh Utsaimin, bersedekah walaupun hanya dengan separuh daripada buah kurma. Kalau tak mampu juga bercakap dengan perkataan yang baik. Bercakap perkataan yang baik ini sama ada kita berzikir, bertasbih, bertahmid dan seumpamanya. Jadi sekali itu untuk malam ini minggu depan pada hari ada ni. Oh, mulai raya. Jadi mulai raya kita ada. Jadi kita sambung sampai. Jadi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.